Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Umar Al-Khattab dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, Umar Al-Khattab ada berkata, dia kata, wafaqtu rabbi fi salasin. Umar kata, aku muafakat dengan Tuhan aku dalam 3 perkara. Umar kata, qultu ya Rasulullah law ittakhazna min maqami Ibrahim musalla fanazalat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Umar kata, seingat-ingat aku ada 3 perkara yang aku cakap jadi Allah turun wahyu setuju dengan aku. Yang pertama, dia kata apa? Aku pernah kata dekat Nabi, ya Rasulullah law ittakhazna min maqami Ibrahim musalla. Aku pernah propose, aku pernah cadangkan kepada Nabi, apa kata kalau kita jadikan makam Ibrahim ini tempat sembahyang kita? Makam Ibrahim tepi Kaabah ni. Apa kata kalau kita jadikan makam Ibrahim ini menjadi tempat sembahyang kita? Aku cadangkan benda tu dekat Nabi. Fanazalat, dia kata, tak lama lepas tu Allah turun ayat wattakhizu mim maqami Ibrahim musalla. Hendaklah kamu jadikan makam Ibrahim itu musalla, tempat sembahyang. Hari ni kita pergi Mekah buat haji, buat umrah, kita tawaf, habis tawaf kita pergi sembahyang di belakang makam Ibrahim. Sembahyang di belakang makam Ibrahim itu perintah Allah dalam Quran. Perintah Allah itu mai selepas Umar mencadangkan benda ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, idea dia mendapat perkenan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jangan kata Umar ni orang hebat, tuan-tuan. Yang kedua, dia kata, wa qultu ya Rasulullah inna nisa'aka yadkhulu alaihinna albir wal fajir falau amartahunna an yahtajibna fanazalat al-ayatul hijab. Umar kata, yang kedua, aku pernah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku kata dekat Nabi, ya Rasulullah inna nisa'aka yadkhulu alaihinna albir wal fajir. Dia kata, ya Rasulullah, isteri-isteri tuan dijumpai ataupun ditemui, orang selalu duk mai jumpa isteri-isteri tuan ni, dan orang yang mai tu macam-macam, ada baik ada jahat. Sayyidina Umar pergi kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, isteri-isteri tuan ni menjadi tempat rujuk kepada sesetengah orang. Kadang-kadang orang main nak jumpa Nabi, Nabi tak ada, jumpa Aisyah, tanya Aisyah. Itu sebab kita jumpa banyak hadis riwayat daripada Aisyah. Maka Umar cadangkan dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ni orang duk mai jumpa ni, dia kata kita tak tahu orang ni ada baik ada tak baik, ada orang baik ada orang jahat. Falau amartahunna an yahtajibna, dia kata, alangkah baiknya kalau sekiranya tuan suruh isteri-isteri tuan dan orang-orang perempuan semua supaya memakai hijab. Masa tu ayat perintah pakai tudung tutup ni semua tak ada lagi. Umar pergi jumpa Nabi, dia propose, dia cadangkan benda ni dekat Nabi. Sebab duk main ni, dia kata kita tak tahu nampak macam, tapi dia apa niat dia, apa yang tersirat dalam hati dia, dia orang macam mana kita tak tahu. So ada baiknya, dia kata, isteri-isteri tuan ni, dia kata suruh pakai hijab, tutup bagi nampak sopan.
Fanazalat ayatul hijab. Tak lama lepas tu Allah turun ayat hijab, ayat perintah pakai tudung kepada orang perempuan. Tuan-tuan boleh tengok ayat 31 surah An-Nur. Turun surah An-Nur, Allah kata wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abna'i ila akhir ayat. Turun ayat tu, panjang ayat tu. Dia panggil ayat tu ayat hijab. Allah kata apa? Wal yadribna bi khumurihinna. Dan hendaklah orang-orang perempuan ini pakai tudung yang melabuhi dada mereka. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Juyub bermakna sudur. Dan hendaklah orang perempuan ni pakai tudung, yang tudung itu melabuhi sehingga menutup dada mereka. Turun ayat tu. Wala yubdina zinatahunna. Janganlah mereka ini membuka dan mendedahkan hiasan yang ada di badan mereka. Turun ayat ni. Ayat ni dipanggil ayat hijab. Ayat ni turun selepas Umar cadangkan kepada Nabi SAW. Turun ayat ni. Dua. Dia kata wajtama'a ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisa'uhu fil ghirah. Faqultu lahunna asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna. Sampai berita kepada Umar Al-Khattab, kata di kalangan isteri Nabi ni ada rasa ghirah, rasa cemburu, rasa jealous kepada Nabi. Isteri Nabi pun manusia. Kan kita duk baca ada hadis sebelum ni, macam mana bila giliran Nabi tidur di rumah Aisyah, Aisyah rasa macam dia bukan tak percaya dekat Nabi, tapi dia orang menikah lebih pada 1 tahun lah yang ni kan, dia sengai, dia rasa sengai kan. Giliran malam tu giliran rumah dia, tapi dia duk ngilu, sengai, sayau, itu perkataan dia, sayau. Kan hadis yang kita jumpa, Nabi SAW tidur di rumah Aisyah, dia beralih tengok Aisyah buat macam lena, dia ingat Aisyah lena. Nabi bangkit, Nabi pakai baju, Nabi pakai kasut, Nabi keluar. Hadis tu kata malam itu ialah malam nisfu Sya'ban, malam 15 bulan Sya'ban. Aisyah bila tengok Nabi keluar, dia pun cepat-cepat ikut Nabi, ikut belakang. Hati dia ada rasa ghirah. Dia gila aku pun takkan. Dia tu ingat lagu tu. Dia kata nakai juga orang tua ni. Malam ni gila aku, yang duk keluar sengap-sengap ni, dia ikut. Rupa-rupanya Nabi ke mana? Nabi ke Baqi', ke perkuburan Baqi'. Dia ikut tengok Nabi pergi kubur. Nabi sampai di sana, Nabi angkat tangan, Nabi minta doa kepada Allah supaya Allah turun rahmat kepada penduduk Baqi', kepada ahli kubur yang ada di Baqi'. Bila Nabi beralih nak balik, dia cunggit dulu. Aisyah ni, hadis ni cerita macam tu. Dia cunggit balik dulu. Bila Nabi sampai di rumah, Nabi nampak dia penat lah masa kawan kuntau balik ni. Penat. Nabi tanya dia, Nabi kata, Aisyah, engkaukah kelibat bayang hitam yang aku nampak di Baqi' tadi? Nabi sudah tanya. Aisyah kata apa? Dia kata, ana ya Rasulullah, saya. Itu dia dah. Nabi marah. Nabi kata, kalau aku ni Rasulullah, hang tak percaya, hang nak percaya siapa? Nabi tanya. Ini contoh. Sampai berita tentang di kalangan isteri Nabi ni ada perasaan itu. Perasaan, bukan kata tak percaya, bukan saya. Kan? Bila sampai ke pengetahuan Umar Al-Khattab tentang benda ni, dia panggil isteri Nabi semua, satu ceramah perdana dia bagi kat mereka. Ni Umar ni, oh tuan-tuan, pasal apa? Pasal di kalangan isteri Nabi itu ada seorang siapa? Hafsah, anak dia.
Maka dia anggap dia macam bapa kepada mereka ni semua. Dia panggil, dia marah mereka semacam aja. Umar kata dekat mereka, Umar kata, asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna. Dia kata dekat mereka, dia kata, kalau sekiranya Nabi SAW ceraikan hampa semua ni, mudah-mudahan Allah akan ganti kepada Nabi isteri yang jauh lebih baik daripada hampa ni. Dia pergi kata kat mereka begitu. Tak lama lepas tu Allah buat turun ayat 5 surah At-Tahrim. Perkataan tu Allah turun menjadi Quran. Dia kata apa? Fanazalat kazalik. Maka turun ayat seperti itu. Muwafaqah. Tu yang kata muwafaqah. Umar, Allah buat turun ayat muwafaqah dengan dia punya kehendak. Dia kata apa? 3 perkara. Dia kata wafaqtu rabbi fi salasin. Telah muwafaqah Tuhan aku dengan aku dalam 3 perkara ni. Dia kata, seingat-ingat aku 3 perkara ni. Dia kata, apa dia? Yang pertama, makam Ibrahim tadi. Yang kedua apa dia? Tentang masalah hijab orang perempuan. Dan yang ketiga apa dia? Dia pergi tegur isteri-isteri Nabi yang duk seriau ke Nabi ni. Dia pergi tegur. 3 benda ni muwafaqah wahyu Allah turun dengan apa yang Umar fikir. Maknanya apa tuan-tuan? Balik kepada hadis mula kita baca tadi. Siapa mereka ni? Mereka ni adalah generasi sahabat yang Nabi SAW pesan supaya mereka berbuat baik, supaya kita ni semua berbuat baik kepada para sahabat Nabi ni. Pasal apa? Pasal mereka adalah golongan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Muka surat 177. Kita masih lagi di dalam tafsir surah Al-Hashr. Surah Al-Hashr. Muka surat 177. Tuan-tuan tengok bawah sana. 5 baris daripada bawah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kamasalis syaitan idh qala lil insani ukfur. Ayat pada malam ni dia kata seperti mana perumpamaannya syaitan ketika berkata syaitan kepada manusia, ukfur, kufurlah kamu. Ni yang kata syaitan ni. Syaitan ni dia tak bagi can, dia tak lepas kita tuan-tuan. Dia yajri majrad dam. Dia berjalan di dalam jalanan darah kita. Lagi mana kita hidup, lagi mana blood darah kita duk sekelip, duk berjalan dalam badan kita, maka selagi itu syaitan duk ada. By hook or by crook, cara baik, cara jahat, dia akan bagi kita ni terbabas daripada jalan kebenaran. Maka ayat yang kita baca malam ni ayat 16 daripada suratul Hashr. Dia cerita mai dekat kita, Tuhan kata kamasalis syaitan idh qala lil ins ukfur. Idh qala lil insani ukfur. Dan seperti mana syaitan itu ketika dia kata kepada manusia ukfur, kufur kamu. Ni yang duk mai kat telinga kita ni, yang duk bisik kita suruh buat dosa ni, inilah benda dia. Dia mai bisik dekat kita, dia mai duk pujuk kita, dia mai pengaruh kita, dia mai nak suruh kita ni buat benda hak Tuhan larang. Itu aja. Apa saja. Bagi orang yang tak kahwin lagi, dia suruh lawan mak pak. Bagi orang yang dah kahwin, dia suruh bohong bini. Bini dia suruh bohong laki. Dia suruh benda-benda ni. Maka ada orang yang termakan dengan pujuk rayu syaitan ini. Ada orang yang terpengaruh dengan bisikan syaitan ini sampai jadi macam mana? Sampai dia isteri kepada satu orang laki-laki, kepada satu suami, dia boleh main laki dia. Dia kata dia dihantar oleh majikan untuk pergi satu meeting di Kuala Lumpur. Dia kata so dia akan duduk di asrama sekian-sekian dan sebagainya. Dia pergi, dia tak duduk di tempat yang dia kata, dia pergi tidur hotel dengan satu jantan lain. Benda ni berlaku dalam masyarakat hari ini. Yang laki ni percaya tak kira dah, kata hamba Allah ni pergi ada meeting di Kuala Lumpur, duduk di sekian-sekian tempat, satu hari orang bawa mai kat dia, tunjuk gambar video ke apa kan. Mai tunjuk kat dia ni dia.
Kena tengok dulu ketulinan video. Dia nak kena tengok pula pelakon tu siapa. Cerita panjang lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, zaman lah ni, dengan masalah curang itu satu bab, dengan masalah teknologi itu satu bab lain. Curang betul-betul berlaku ke tak, itu satu cerita. Teknologi yang boleh dimanipulasikan itu satu cerita. Betul atau tak betul hanya Tuhan tubuh dengan Allah yang tahu. Namun Islam dia main dengan garis panduan dia. Islam dia main dengan hukum hakam dia. Satu benda yang tidak sabit dari segi saksi yang diterima oleh agama dan sebagainya, kalau kita mendahului pembuktian dan sebagainya, ada satu hukuman lain duk tunggu. Dia panggil haddul qazaf, hukum hudud. Apa dia? Sebab menuduh satu orang baik melakukan zina. Undang-undang Islam tu ada. Bukan soal dia buat, dia tahu, bukan soal tu. Soal kita tak tahu, kita duduk diam-diam. Kita mendahului benda tu, kita tak tahu, siapa pun tak tahu, kita mendahului menuduh orang, kita kena. Kalau sungguh dia buat sekalipun, dia dengan Tuhan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, undang-undang ni 1400 tahun dah ada. Bukan soal nak bela siapa. Kalau hari ni ada orang lain kena, satu hari orang buat kat kita, macam mana? Nak tunggu bila kita kena baru kita nak marah? Tak boleh tuan-tuan. Islam dia berdiri di atas nas. Kalau Quran sudah mai, ini panduan dia, ini garis dia, kita kena ikut macam tu. Kita tak ada untung tang mana, kita tak ada rugi tang mana. Kita ikut Islam, kita untung. Kita menyalahi Islam, kita rugi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka syaitan kerja dia apa? Ukfur. Dia main bisik dekat kita, dia suruh kita buat benda salah dari segi agama. Kita pergi terlibat dalam maksiat pun kita salah, kita pergi tuduh orang buat maksiat sedangkan kita tak ada bukti pun salah. Maka kita buat macam mana pun, kalau menyalahi Islam, syaitan sudah menang, kita terpedaya. Baik, dia kata apa? Falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafullaha rabbal alamin. Maka tak kala kufur manusia yang dihasut oleh syaitan itu, maka kata syaitan, inni bari'un minka, bahwasanya aku lepas tangan daripada engkau. Dia pedaya kita, kita pergi ikut lagu jalan dia mau. Bila kita sangkut, dia buat macam ni. Dia kata aku tak tahu, yang tu hang yang kata. Itu hang yang kata. Hang kata, hang tanggung. Ana bari'un minka, aku bebas, aku lepas tangan daripada sangkut dengan hang. Hang yang buat benda ni, hang buat, hang tanggung. Padahal yang kita pergi buat tu pasal apa? Bisikkan dia. Kita ikut bisikkan dia, dia lepas tangan. Dia kata hang yang buat, aku tak buat, hang yang buat. Ini syaitan. Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu dekat kita bahawasanya aku takut akan Tuhan Rabbal Alamin. Dia kata pula dekat kita, dia kata inni akhafullah Rabbal Alamin, aku takut kat Tuhan. Hang tak takut, hang punya pasal. Ui, dia yang bawa kita bagi pergi jalan tu, dia yang hasut kita pergi ikut tu, dia yang pujuk kita ambil pilih jalan tu. Tiba-tiba bila kita kena, dia kata inni akhafullaha rabbal alamin, aku takut Allah Tuhan semesta alam. Hang berani, hang tanggung. Wih, kacau tuan-tuan ni yang kata syaitan ni. Kita dah tahu benda ni macam ni, kita pergi terkena lagi yang ni, yang tak faham ni. Kita tahu dah kata syaitan nak bagi jahanam kita, kita pergi ikut dia buat apa? Dusta daripada syaitan. Diriwayatkan daripada Nabi SAW, sabda dia bahawa manusia yang syaitan suruh kufur itu adalah seorang rahib daripada Bani Israel, nama dia Barsisa. Ini riwayat Israeliah. Saya cek daripada sumber-sumber hadis, tak jumpa cerita ni. Dia banyak tuan, cerita-cerita yang popular, yang masyhur dalam masyarakat, yang kemudiannya bila kita cek-cek tak ada hadis pun. Kan, di antara yang popular dalam masyarakat ni apa? Cerita tentang satu sahabat yang bernama Sa'labah. Kita pernah dengar? Ramai orang tu bawa cerita tu. Saya pun satu masa dulu pernah bawa cerita ni. Kemudiannya kita pun saja cek balik, tak ada.
Yang ada satu sahabat nama Sa'labah. Sahabat Nabi ada nama Sa'labah, tak pernah buat macam ni punya kerja. Bahkan dia sahabat yang baik dan terpelihara. Yang pergi timbul cerita satu sahabat nama Sa'labah yang miskin, yang tak ada baju nak pakai, baju ada selai saja, yang bila basuh baju dia duduk dalam rumah tak keluar. Pergi jumpa Nabi, minta Nabi doa ke dia. Nabi angkat tangan minta supaya Allah bagi kemurahan rezeki kepada Sa'labah. Nabi bagi kat dia kambing 2 ekor. Dia belah-belah kambing tu jadi satu lembah punya banyak dan sebagainya. Sa'labah kemudiannya jadi orang kaya raya. Kemudian Sa'labah tak mau keluar zakat. Kata gunung pula turun ayat wajib zakat ni kerana kaya Sa'labah. Dia main cerita tu nampak cantik aja. Bila Nabi hantar orang pergi jumpa dia, kata Sa'labah, kamu kena keluar zakat. Dan Sa'labah kata, oi, dulu masa aku miskin tak pernah dengar cerita pasal zakat. Ni macam mana ni aku sejak aku jadi kaya ni ada saja ni orang nak ambil harta aku, zakat lah apalah. Dia tak mau bagi, kunun ceritanya. Sampai Nabi wafat, Sa'labah tak mau keluar zakat. Naik Sayyidina Abu Bakar, baru dia rasa menyesal. Dia nak pergi bagi zakat, Abu Bakar tak mau terima. Dia nak pergi bagi, mati Sayyidina Abu Bakar, naik Sayyidina Umar, dia nak pergi bagi, Umar tak mau terima. Naik Sayyidina Osman, dia nak pergi bagi zakat, Osman tak mau terima. Semua orang kata kalau Nabi tak terima, siapa kami nak terima zakat? Kemudian katanya Sa'labah ni mati dalam kesengsaraan. Cerita tu dengar memang orang tak keluar zakat dan tak pergi keluar. Kan? Cerita tu orang kata apa, dia punya karan dia ni apa, high voltage, dia voltan tinggi, bengang kalau dia rentung kita ni bila dengar. Dan keluar kalkulator kira apa, esok pergi bayar zakat. Tengok bila change tak ada adalah hadis-hadis yang sahih cerita tentang Sa'labah yang begitu ceritanya, kan? Jadi cerita-cerita lah, tapi jangan berbohong atas nama Nabi. Kalau kita tak tahu, itu satu bab. Kemudiannya bila kita dah jumpa balik, kita dah tahu, kita terus cakap dah benda tu. Kalau cakap pun bagi tahu ke orang, kata ini tidak bersabit daripada hadis yang sahih. Beritahu macam tu. Samalah dengan cerita Barsisa ni. Dia popular, cerita ni cukup popular. Tuan-tuan buka kitab-kitab ni banyak daripada tikut cerita Barsisa ni. Tapi wallahu a'lam sejauh mana benar dan sahihnya cerita ni. Tapi kita baca lah, kita baca. So dia kata rahib itu ialah satu orang yang bernama Barsisa. Dia kata dia ni daripada kalangan Bani Israel, dan dia ni adalah satu rahib di sebuah gereja. Turun padanya satu perempuan yang kena penyakit. Dia kata maka doa baginya, mai satu orang yang sakit, mai berubat kat dia, kan? Mai berubat dekat dia. Maka dihiasi syaitan akan perempuan itu. Bila perempuan ni mai nak berubat kat dia, syaitan sudah bagi dia tengok perempuan ni sudah tertarik. Apa jadi? Maka diwata'inya akan dia. Maka dia pun rogol perempuan ni. Barsisa ni satu rahib yang hidup di doa berdiri apa semua orang bagus ni, tiba-tiba syaitan sudah menghiasi benda ni sampai dia pun pergi jadi macam mana kan, dibuat benda salah. Jadi gitu dia kata. Maka bunting perempuan itu. Kemudian syaitan bisik kepada dia, suruh bunuh. Bila perempuan ni sudah mengandung, syaitan mai kata ke dia, hang satu orang nama baik dalam masyarakat, satu orang yang dihormati dalam masyarakat ni, saat lagi kalau perempuan ni mengandung ni pergi habang dekat masyarakat, kata dia mengandung anak hang, jahanam. Dia dengar pun tak sejuk kaki, tuan-tuan. Dia kata ni nak menjahanam aku ni, dia kata. Maka takut dia akan kekejian. Takut juga orang dalam duk hormat aku, esok orang ludah atas muka aku. Dia takut. Maka dibunuh akan dia. Ceritanya begitu. Dia pun bila mai bisikkan syaitan ni, kata cerita dia lah ni yang orang putih kata apa? Leave no trails. Dia kata, orang putih, leave no trails. Jangan tinggal kesan apa. Hang buat apa pun kamu elok tutup orang. Tak boleh. Orang tak boleh nak tangkap. Dia pun mungkin masa tu syaitan macam orang putih dengan dia. Dia kata wahai Barsisa, dia kata leave no trails. Oh, dia kata betul juga. Dia pergi bunuh perempuan ni. Maka dia sudah buat berapa kesalahan?
Zina dah satu dia buat, dia pergi bunuh pula hamba Allah ni, dua kesalahan. Maka tunjuk syaitan kepada kaumnya. Syaitan ni sudah main peranan, konon cerita dalam riwayat ni kata lagu tu, dia pergi habang kat orang kampung. Syaitan, iblis tuan-tuan, dia boleh tak boleh nak merupa? Boleh. Daripada hadis-hadis yang sahih jelas menceritakan tentang syaitan pernah merupa beberapa kali, even di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan bila orang semua pembesar Quraisy Mekah berimpun, kira duk fikir ni macam mana nak buat ni Nabi Muhammad ni kita nak buat macam mana nak bagi stop pengaruh dia ni. Dia ni cadang buat macam ni, dia ni cadang macam ni, dia ni cadang macam ni, macam-macam cadangan duk ada. Kita halau dia, kita ligan dia keluar daripada kampung ni. Ada satu orang kata apa, terus cerita banyak-banyak, dia kata kita ada berapa suku kabilah kita ni, tiap-tiap suku kabilah hantar satu wakil, sekali kita pergi hantar Muhammad ni, kita katok dia ramai-ramai bagi dia mati, darah dia terpercik kena baju semua kita ni, semua kabilah terlibat di dalam membunuh Muhammad ni, tak boleh nak salahkan siapa-siapa sebab kita buat kerja secara beramai-ramai bersama-sama. Masa tu syaitan yang merupa-rupa orang ni, dia kata apa? Dia kata inna hadza la ra'yun. Ini dalam hadis tu. Inna hadza la ra'yun. Dia kata inilah idea yang paling berdesuk sekali. Ini idea yang paling bagus sekali. Inna hadza la ra'yun. Ini idea yang paling bagus. Jom kita buat benda ni. Tu yang pergi kepung rumah Nabi apa semua, masuk-masuk tengok Nabi dah hijrah dah dengan Abu Bakar. Siapa dia ada tidur atas pangkin? Ali bin Abi Talib. Di situ hadis main ni cerita iblis yang merupa-rupa manusia. Balik kepada kitab kita ni, maka syaitan iblis ni pun dia merupa-rupa orang. Dia pergi habang ke satu kampung ni, dia kata ni hampa tak tahu, aku nak bagi tahu. Syekh ni karut dia ni, dia sudah berzina dengan satu perempuan yang main nak berubat dengan dia. Tiba-tiba apa jadi? Perempuan ni sudah mengandung. Dia takut malu dia di kalangan hampa semua, di kalangan ahli masyarakat ni, pasal selama ni orang duk puji dia, orang tak tahu penyakit dia ni apa. Ini benda dia sudah buat. Bila dengar dekat orang kampung ni apa jadi? Dia pani pergi cari dia ni, pergi cari Barsisa ni. Maka datang mereka itu, bawa turun Barsisa rahib ini, hendak dibunuh mereka akan dia. Dengar kata dia ni tak boleh pakai, sungguh duk gantung janggut kambing rupanya dia. Bila marah dia keluar macam-macam perkataan. Oh, depa kata dia ni tak boleh pakai, sungguh tunjuk kata bagus, rupa-rupa kena Barsisa ni. Maka hendak dibunuhnya mereka akan Barsisa ni. Maka datang syaitan kepada Barsisa, kata dia apa? Jika engkau sujud kepada aku sekali, aku lepas engkau daripada masalah ni. Nampak tuan-tuan, yang kata syaitan, dia tak lepas sampai macam tu. Dia tak lepas sampai macam tu. Dah very last moment, saat akhir sangat dah, waktu-waktu kecederaan dah, orang dah nak bunuh dah dia ni. Syaitan main lagi sekali. Main-main dia kata, brother, Allah panggil bro, tak panggil brother. Dia kata bro, you ada lagi satu pulang, I boleh lepas you. Pasal tadi dia kata leave no trails, so dia kena cakap macam tu. Dia kata you ada lagi satu, I boleh lepas you. You mengaku kata I Tuhan, that's all. The rest you leave it to me. Dia cakap macam tu. Sedap. Barsisa bila dengar macam ni, maka sujud dia. Pasal apa? Keadaan sudah desperate, keadaan sudah terdesak. Dia sejengkai lagi, sedetik lagi orang nak bunuh dia. Mana nak tahu kalau dia ni cakap betul, dia boleh magic macam mana akan lepas aku daripada hukum mati ni. Why not try me, dia kata. Kalau terlepas aku tobat balik. Dia boleh fikir macam tu. Ada tak tuan-tuan orang dalam masyarakat kita yang boleh fikir macam tu? Allah, dia kata buat bila dulu esok tobat. Dia tak tahu dia nak mati bila. Dia duk sangka kot dia tak mati lagi, so ada time lagi untuk dia nak bertaubat. Dia tak tahu Allah Subhanahu Wa Taala simpan rahsia kematian kita ni, siapa pun tak tahu. Kita sendiri tak tahu kita nak mati bila. Yang orang duk cerita tu orang cerita, tapi yang nas katanya apa tak tahu. Kita tak tahu. Bukan saja tak tahu nak mati bila, fi ayyi ardin tamut, kita nak mati di mana pun kita tak tahu.
Duk elok-elok ni, duk elok-elok di Parit Buntang ni, depa ajak pergi makan angin, nak pi apa, nak pi Tangkuban Perahu. Pi mati atas perahu di sana. Siapa sangka? Nak pi duk sehat elok cargas dengan duk siap bank 2-3 hari awal, lipat baju bubuh-bubuh tak kena cabut buang baju lain, duk bayang ni esok sana nak ambil gambar pakai baju apa-apa semua sehat elok. Pi mati di sana. Pasal apa? Pasal Tuhan kata, kita tak tahu kita nak mati bila, kita tak tahu kita nak mati di mana. Bersisa dalam keadaan yang desperate, dalam keadaan dia terdesak, dalam keadaan macam tu, syaitan ni mai kata ke dia, no, you mengaku kata ai Tuhan. Benda ni kacang ya, satu jari petik jangan lepas daripada hukum mati ni. Maka katanya apa? Maka sujud bersisa, mengaku kata iblis syaitan ini Tuhan. Jadi macam tu. Firman Allah, fakana aqibatahuma annahuma finnar khalidina fiha. Maka adalah kesudahan kepada keduanya itu. Kedua itu apa dia? Kepada syaitan baik, kepada bersisa baik. Ataupun dalam konteks ayat ni umum, kepada Yahudi baik, kepada munafik baik. Kesudahan kepada kedua itu, bahawa kedua itu di neraka kekal padanya selama-lama. Habis. Itu yang kita takut, tuan-tuan. Itu sebab kita doa dalam semayang. Kita minta Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, bagilah last aku ni cantik. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, janganlah bagi aku penghabis aku ni tak elok. Pasal tak tahu. Kita duk minta dekat Allah ni pasal apa? Pasal benda ni Allah aja boleh bagi kat kita. Kita nak mati tu Allah bagi kat kita. Dia bagi cantik punya dekat kita, dekat nak mati tu boleh sebut la ilaha illallah. Habis. Cantik tuan-tuan. Sampai tidak ada satu waktu semayang pun yang kita tak dan buat alhamdulillah. Kalau boleh, kalau kita ni Tuhan bagi pilih lah nak mati macam mana, kita nak minta antulah. Bukan saja nak mati dalam keadaan husnul khatimah, bukan tu saja. Kalau boleh biar mati ni tak mau sakit lama.